Bertemu kembali rentasan berita edisi 808 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama bersama anda malam ini. Edar ayam beku, kerajaan terus amalkan 2 darjah. Banyak pula duit Abah, bina Dewan. Muhyiddin bercakap kosong di perutusan di Kecam Rakyat. Husam pukul anak sindir menantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemuda UMNO Putrajaya dilaporkan dikenakan kompaun kerana melanggar prosedur operasi standard atau SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika menganjurkan program pengedaran ayam beku di Presin 9 pada Khamis lalu. Program tersebut yang dibuat secara pandu lalu dengan konsep first come first serve telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas akibat kehadiran ramai orang di lokasi berkenaan. Ketua Polis Daerah Putrajaya Asisten Komisioner Muhammad Fazil Ali berkata penganjuran program itu tidak mendapat kelulusan pihaknya. Hasil pemeriksaan polis mendapati penjarakan fizikal sukar dilaksanakan dalam kalangan hadirin serta SOP gagal dipatuhi oleh pihak penganjur dan orang awam yang hadir. Kompaun telah dikeluarkan kepada pihak penganjur di bawah Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu kesalahan di bawah Peraturan 15 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Kawalan Pergerakan 2021, katanya lapor Sinar Harian. Dari petik sebagai berkata polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu dalam penguatkuasaan undang-undang sepanjang PKP ini. Beliau juga menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan kerajaan bagi tujuan membendung seterusnya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sekejap, kompaun sajakah? Mengapa tidak diseret ke muka pengadilan? Bukankah kesalahan itu amat serius dan mungkin boleh menyebabkan kemunculan kluster ayam? Apa bezanya antara kumpulan pemuda UMNO yang sudah tentu berpendidikan tinggi berbanding dengan makcik gelang pink yang didenda RM8,000 dan penjara 1 hari? Apa bezanya dengan kontraktor yang melanggar kuarantin dan didenda RM5,000? Dan apa pula bezanya dengan 2 pembantu kedai makan warga Indonesia yang masing-masing dipenjara 5 hari oleh mahkamah kerana tidak memakai pelitup muka dan bekerja di kedai makan melebihi waktu yang dibenarkan? Menyebut tentang pelitup muka, gambar timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal yang tidak memakai pelitup muka turut tular. Persoalannya, adakah pihak penguatkuasaan sudah mengambil tindakan ke atas mereka? Justru apakah maksudnya kepada pemimpin apabila Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah agar umat Islam tidak menyerahkan amanah atau tanggungjawab kepada golongan yang bermoral rendah? Baginda juga bertitah kemuliaan Islam perlu diangkat dan tidak bergantung semata-mata kepada keistimewaan kedudukannya dalam perlembagaan kerana tanpa pengisian, perkara yang termaktub dalam perlembagaan hanya tinggal sebagai frasa perundangan. Tanggungjawab memberi erti makna kepada frasa perundangan tersebut terletak di atas bahu setiap umat Islam yang wajib berusaha menjelmakan Islam secara terselah dalam budaya hidup harian. Titah baginda. Sultan Nazrin bertitah demikian sepada Majlis Penganugerahan Watikah Pelantikan Anggota Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP K. Penggal 2021 hingga 2023, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak, Hakim Mahkamah Utama Syariah Negeri Perak dan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Perak pada 12 Januari lalu, sehari sebelum PKP. Kemana hanyutnya segala para agamawan yang mendengar atau membaca titah baginda sama ada di negeri Perak maupun di negeri lain. Tidakkah kalian semua turut diamanahkan dengan tanggungjawab yang berat untuk menasihati pemimpin politik agar berlaku jujur? Namun, apa yang rakyat nampak istana digunakan untuk mengekalkan kuasa, sedangkan nasihat daripada istana diabaikan.
di mana amanah dan keikhlasan apabila Undang-Undang 2 Darjat terus menjadi amalan. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Akmal Nasir mempertikaikan kewajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin membina 3 buah dewan dengan kos sebanyak RM35 juta di Pagoh di saat negara sedang berdepan dengan masalah keuangan susulan pandemik COVID-19. Menurut Akmal, penjelasan Muhyiddin berhubung pembinaan 3 dewan tersebut masih tidak menjawab isu keutamaan perbelanjaan kerajaan pada waktu ini. Di samping itu, kos untuk pembinaan sebuah dewan melebihi RM16 juta masih terlalu tinggi, kata Akmal dalam kenyataannya. Beliau bertanya jika Perdana Menteri boleh mengarah projek itu disegerakan, bolehkah beliau membatalkan projek tersebut dengan segera atau sekurang-kurangnya menangguhkan buat seketika. Katanya beliau difahamkan sudah terdapat 4 buah Dewan Besar sedia ada dalam Parlimen Pagoh, iaitu Dewan Seberguna Pagoh, Dewan Kompleks Sukan Pagoh, Dewan Seri Pekembar, Dewan di Hub Universiti Pagoh. Ini tidak termasuk dewan-dewan masyarakat yang lain. Bukankah dengan norma baharu sudah pasti penggunaan Dewan Awam adalah terhad dan adakah 4 buah dewan utama ini dan dewan-dewan lain tidak mencukupi untuk ketika ini? Seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh menggantung Dewan Parlimen melalui kaedah proklamasi darurat kononnya untuk melawan COVID-19. Apalah salahnya projek pembinaan Dewan itu digantung juga? Soal Ahli Parlimen Johor Bahru itu. Sebaliknya, Akmal menyarankan agar dana tersebut digunakan bagi usaha melawan COVID-19. Bukankah lebih elok sekiranya kita salurkan dana tersebut supaya ujian swab dapat diperluaskan? Kapasiti pusat kuarantin dipertingkatkan serta jentera frontliners diperkuatkan bidasnya. Beliau juga mempersoalkan kaedah tata cara perolehan secara tender yang diluluskan oleh Kementerian Keuangan. Adakah itu tender terbuka atau sebaliknya? Akmal tidak percaya tender tersebut dijalankan secara terbuka. Berdasarkan isi kandungan surat yang tular, kerja-kerja di tapak sepatutnya bermula pada 1 Mac 2021. Tempoh 6 minggu untuk melaksanakan proses tender terbuka dalam suasana PKP dan darurat adalah agak mustahil, tegasnya. Cuba kita lihat apa yang berlaku di negara China. Ketika gelombang wabak COVID-19 baru kembali menyerang negara itu, kerajaan membina sebuah lagi hospital dengan segera. China telah menyiapkan sebuah hospital sementara yang memuatkan 1,500 bilik di sebuah bandar di selatan Beijing. Pembinaan hospital tersebut telah diselesaikan pada hari Sabtu dalam masa 5 hari. Hospital tersebut adalah satu daripada 6 buah yang dibina di Nangong, selatan Beijing dengan jumlah keseluruhan 6,500 bilik, lapor The New York Post. Sebuah hospital dengan kapasiti 3,000 bilik lagi dalam pembinaan di ibu kota provinsi Hebei. Sebelum ini, China mengambil masa kurang 10 hari untuk membina hospital di Wuhan pada Januari dan Februari tahun lalu. Penduduk China seramai 1.4 bilion, terdapat 88,336 kes dan 4,635 kematian di negara berkenaan. Malaysia, sebuah negara kecil yang mempunyai 32 juta penduduk, tetapi sudah mencatat lebih 161,000 kes dengan 605 kematian mengikut data semalam. Jika data yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan itu sahih, sesungguhnya Malaysia telah gagal mengekang penularan wabak ini. Malaysia gagal bukan kerana kaki tangan KKM tidak cekap, tetapi kerajaan dilihat tidak menganggap menangani COVID-19 sebagai satu keutamaan. Malah ia digunakan untuk mengisytiharkan darurat dan menggantung sidang parlimen. Apa maknanya semua ini? Kalau ini bukan untuk menyelamatkan Muhyiddin dan mengelak semak dan imbang khususnya dalam perbelanjaan kerajaan. Duit untuk COVID-19 tidak ada, tetapi pelik, duit bina dewan ada pula. Warga Twitter menghembur kemarahan terhadap pengumuman pakej rangsangan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sejak petang semalam. Marahnya bukan kepalang. Tanda pagar si bodoh kau dengar sini. Tanda pagar ini menduduki senarai teratas topik perbincangan. Teringat pula tentang tanda pagar kangkung yang memecahkan laluan internet negara kita satu ketika dahulu. Memang kita boleh nafikan dambak suara-suara ini dan selalunya pula ketewasan orang yang berkuasa bermula dengan penafian dan penuh dengan sindrom sangkalan.
Hati-hati siapa yang bermain politik. Dalam keadaan rakyat tertekan, bukan sahaja mereka yang menentang, malah sesiapa sahaja yang pernah menjadi pengundi tegar wakil rakyat terbabit akan mula menjadi pemerhati gelagat wakil mereka. Rata-rata orang ramai mengecam Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan perutusan khas Perdana Menteri bagi kerajaan hilang majoriti itu semalam. Muhyiddin dianggap mengumumkan kembali apa yang sudah pun dibentangkan dalam Belanjawan 2021 sebelum ini. Lebih menyakitkan lagi, orang ramai apabila tiada tambahan bantuan yang sewajarnya ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali kedua sejak 13 Januari lalu. Kecaman rakyat yang tertekan kini berani bersuara. Dilihat membanjiri ruang komentar di Facebook rasmi Muhyiddin. Rata-rata mengecam bahawa Muhyiddin hanya mengulangi benda yang sama. Bercakap kosong dan paling menyakitkan apabila beliau mengumumkan kononnya ekonomi negara berada dalam keadaan stabil. Sedangkan semua rakyat tahu bahawa kita sedang berada dalam keadaan nazak. Kononnya kadar pengangguran semakin menurun. Sedangkan yang menonton adalah mereka yang baru saja dibuang kerja, yang memerlukan bantuan tambahan dan syarikat mereka gulung tikar. Apa semua ini? Bapa perutusan khas buat apa semalam? Jadi pelipur lara atau tukang karut yang membuat pembohongan demi pembohongan. Kononnya untuk menyejukkan hati rakyat. Tetapi hakikatnya, rakyat tidak bodoh. Patutlah Muhyiddin boleh membina 3 buah dewan di Pagoh dengan nilai 35 juta ringgit. Dengan begitu mudah, rupanya negara sedang membangun pada kacamata Menteri Keuangan dan beliau sendiri sebagai Perdana Menteri. Netizen berpendapat Muhyiddin tidak sewajarnya sesuka hati mengadakan perutusan untuk menyatakan perkara yang sama, malah hanya sekadar membazirkan masa sahaja. Bantuan Prihatin Nasional pula memang bayar bulan Januari, tapi Muhyiddin memperdaya rakyat kononnya dipercepatkan. Dalam masa yang sama, langkah pemberian moratorium turut dibangkitkan. Pengumuman yang tiada perincian, moratorium diteruskan tapi adakah bersyarat ataupun sebaliknya. Baik tabur duit dan gula-gula atas jalan raya, bertabahlah kepada rakyat yang terus dibebani pelbagai masalah. Sama seperti isu KWSP yang tiada kesudahan. Wow, pedasnya telinga Muhyiddin dengan kata-kata Muhammad Hafi yang hanya sekadar rakyat marhain. Malah ada yang secara sinis mengaitkan penampilan Muhyiddin dengan situasi Kerajaan Perikatan Nasional PN yang hanya memiliki sokongan 109 ahli parlimen daripada 220 ahli Dewan Rakyat. Tiada rasa malu dan tidak bermaruah melaksanakan darurat di saat tiada majoriti, membuat perutusan khas sebagai Perdana Menteri yang tiada sokongan ahli Dewan Rakyat. Kesimpulannya mudah sahaja, iaitu moratorium mohonlah sendiri, bantuan Prihatin Nasional mohonlah sendiri, perkeso bantuan banjir mohonlah sendiri, pelitup muka belilah sendiri, petrol naik sebab harga minyak dunia sedang jatuh. Itu kelakar dan rakyat fikirlah sendiri. Dewan 35 juta ringgit di kawasan sendiri, mohon sendiri dan lulus sendiri. Jangan bersidang di parlimen sebab negara sedang darurat. Senator Datuk Husam Musa bersedia memotong allowance selaku ahli Dewan Negara bermula dengan gaji bulan Januari ini sebanyak RM1,000 sebulan bagi membantu petugas barisan hadapan. Husam berkata derma itu sebagai tanda kebersamaan terhadap doktor dari Hospital Sungai Buloh yang mungkin mewakili petugas kesihatan di semua hospital di seluruh negara. Saya dengan rendah hati akan menderma sebanyak RM1,000 sebulan daripada allowance selaku ahli Dewan Negara bermula dengan gaji bulan Januari ini sehingga wabak COVID-19 reda dengan pertolongan Allah, insya-Allah, katanya. Beliau berkata demikian dalam satu surat diutuskan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas terkesan dengan satu surat terbuka seorang doktor yang bertugas di Hospital Sungai Buloh beberapa hari lalu. Menurutnya, wang tersebut akan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk digunakan bagi tujuan tersebut dengan sewajarnya. Husam yang juga Ketua Amanah Kawasan Kota Baru menggesa Muhyiddin menggunakan wang potongan peruntukan anggota Dewan Negara dari Pakatan Harapan bagi membantu keperluan hospital dan barisan hadapan dalam menangani wabak COVID-19.
Saya percaya wang peruntukan itu agak besar jumlahnya kerana sebahagian besar kami, ahli Dewan Negara dari PH, belum sempat membelanjakannya kerana baru saja diluluskan pada waktu itu. Saya berharap Yang Amat Berhormat boleh menggunakan baki peruntukan kami itu untuk meningkatkan kebajikan atau keperluan perubatan semua hospital di seluruh negara. Jika tidak pun dipulangkan kepada kami sebahagian darinya untuk kami juga berkhidmat kepada rakyat dengan sewajarnya. Jika Yang Amat Berhormat masih terpanggil untuk berlaku adil atas perintah Allah, adalah wajar semua ahli Dewan Negara diberikan kemudahan yang sama dan boleh diletakkan syarat tambahan bahawa peruntukan itu hanya boleh disalurkan kepada sektor dan pihak yang terkesan dengan wabak COVID-19 dan untuk bersama-sama menjaga kebajikan semua pihak yang terkesan dari wabak ini termasuk rakyat yang miskin dan menderita. Yang Amat Berhormat harus ingat keberkesanan mengatasi wabak ini juga mesti datang bersama pertolongan dan keberkatan daripada Allah. Keberkatan dan pertolongan Allah sentiasa bersama orang-orang yang berlaku benar, adil dan jujur serta menghormati hak setiap yang berhak dengan penuh rasa takut pada pembalasan Allah atas sebarang kegelinciran dari itu. Sebagai akhirnya, sekali lagi saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat menurunkan peruntukan yang segera dan mencukupi untuk menyediakan kemudahan yang sepatutnya di semua hospital di seluruh negara bagi tujuan kebajikan mereka, ujar beliau. Dalam surat terbuka yang bertajuk "Tolong Layan Kami dengan Manusiawi", Doktor berkenaan telah mengadu tekanan yang dihadapi oleh petugas kesihatan yang sangat wajar diberikan perhatian segera. Antara rungutannya ialah mengenai ketiadaan fasiliti yang sesuai seperti bilik rehat dan penyediaan makanan semasa bertugas shift on call atas alasan kekurangan dan pemotongan peruntukan oleh kerajaan Malaysia. Tegas Husam ia akan memberikan kesan kepada moral dan kemampuan mereka sebagai manusia, bukan robot, untuk terus kekal kuat, sihat dan bersemangat bagi meneruskan tugas mereka sebagai petugas barisan hadapan dalam usaha menangani wabak COVID-19 kini. Dalam mana-mana medan, tumbangnya pasukan petugas hadapan akan memberikan akibat buruk kepada negara. Isu-isu kebajikan, petugas kesihatan dan lain-lain petugas barisan hadapan juga seperti polis dan tentera hendaklah diberikan keutamaan, katanya. Dalam hal ini, Jom Channel ingin bertanya kepada ahli-ahli Parlimen PAS yang bongkak dalam kuasa yang dirampas dan hanya sekadar menumpang kasih UMNO serta bersatu. Di manakah anda di saat rakyat menderita tentang kelangsungan hidup mereka? Di mana pula keprihatinan anda terhadap para petugas barisan hadapan yang kononnya anda laungkan sokongan darurat yang dicanang untuk menangani COVID-19? Di mana pula duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah dalam membantu meringankan beban kerja atau melengkapkan fasiliti ruang kerja mereka? Kalau dah jadi duta khas hampir setahun tetapi habuk pun tak ada untuk negara, eloklah rasanya kalau Pak Lebay Hadi fikirkan untuk serah sahaja gaji buta yang diterima selama ini untuk petugas barisan hadapan. Itu rasanya jauh lebih berkat dan jauh lebih wajar. Jangan hanya tahu keluarkan dalil itu dan ini, sedangkan pendapatan kita yang masuk ke perut rupanya tidak berkat. Kalau dah memang tidak berkat, maka keluarlah kenyataan-kenyataan yang menjengkelkan dan diludah rakyat. Belum lagi kita sebut tentang pengerusi-pengerusi JLC dari PAS yang dilantik atas tiket sokongan kepada Muhyiddin dalam langkah syaratan dan penubuhan kerajaan tebuk atap yang hanya tahu goyang kaki dan cabut bulu hidung. Kalau rakyat di Kelantan pun disuruh minum air berkarat, tak ada air hujan untuk terus hidup, ini kan pula rakyat di negeri lain. PAS memang hebat kalau bak bercakap, tapi tak serupa bikin. Takkanlah terlintas di hati kalian untuk merasa bersalah untuk melihat semua ini. Menteri PAS langgar SOP. Tidakkah rasa kebersamaan bersolidariti terhadap barisan hadapan atau sebenarnya anda tidak pernah peduli? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera.